orang alim. Tak perlu. Ajak je orang kepada kebaikan. Sebab dengan elok-elok, kita bukan nak mengajar orang, tapi nak mengajak orang kepada kebaikan. Alah, engkau cakap engkau pun, betul, aku tahu aku tak baik, tapi kita cuba-cubalah pakat-pakat jadi baik. Kita sama-sama nak belajar. Takkan kita tengok orang tengah lemas, kita nak balingkan dekat dia pelampung, selamatkan dia, atau kita engkau ni apa ni, berenang pun tak tahu, akhirnya kau tu mati lemas. Jadi, dia ada dua posisi, kita dan orang tu. Kita dan orang tu. Jadi, bila orang dah suka dengan kebaikan kita buat, akhirnya kita akan jadi baik. Sebab keadaan menyebabkan kita perlu baik. Sebab tu ada saya rasa setuju kan, ada pelakon yang dia sanggup tak nak berlakon watak jahat. Walaupun dia tahu lakonan. Tapi dia tak nak berlakon, dia sanggup cakap dengan producer, boleh tak beri saya watak lain. Walaupun dia tahu lakonan, tapi dia tak nak bawa watak jahat. Sebab dia takut nanti bila dia keluar daripada drama atau filem tu, orang akan tetap nampak sisi jahat dia. Sarip Dul, sampai hari ni orang kata jahat. Ada dia pelakon je, bos. Dia pelakon je. Itu dalam dunia lakonan pun orang tak boleh terima dengan keburukan. Apatah lagi dunia yang real ni, kalau kita nak berlakon-berlakon, takkan lama benda tu. Tapi kalau kita betul pergi, tapi Ustaz dia walaupun itu dia pergi. Ustaz dah sebut dah, dalam hidup ni dia ada apa? Istidraj. Ada apa? Istidraj. Maksudnya apa? Istidraj, Allah tetap bagi dia kebaikan. Walaupun dia tak semayang, Allah tetap bagi. Walaupun dia pergi umrah, ni nak menunjuk, tetap Allah bagi. Tapi dia dalam istidraj, dia dalam ujian Allah. Balik betul, dia jadi lagi teruk. Sebab betul dia pergi umrah, kena ingatlah dekat Kaabah pun ada Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi tak ikut Nabi pun. Jadi kebaikan bergantung pada hati kita. Sebab tu Ustaz kata tadi, betulkan hati, akan datang sifat yang baik. Tapi kalau hati pun dah tak betul, nak tunjuk-tunjuk baik, tapi hati tak baik sebenarnya, maka satu hari nanti pasti akan nampak watak dan warna yang sebenar. Sebab tu usaha untuk jadi baik. Walaupun berat, susah. Apatah lagi orang pula kenal, alah macam aku tak kenal kau. Bayang-bayang tu lah, waktu kita pergi umrah, dia bisik pula tu. Kau nak pergi umrah ni kau baik-baik, jangan sampai tak nampak Kaabah. Aku tahu kau macam mana. Lagi jam. Itu selalu dengar. Dengar kalau orang tu. Betul. Jadi kan kita sendiri macam, aku dengar bila fikir benda yang lepas, aku nak pergi ni. Padahal kita rasa macam kita mampu untuk pergi. Tapi kita ada rasa jadi malu dan takut dengan apa yang kita pernah buat. Betul. Abang Azli tulis, betul Ustaz, Abu Lahab ada kat Mekah. Betul, dekat Mekah ada yang peniaga yang baik, ada peniaga yang khianat. Ada travel agency yang betul-betul nak bawa orang pergi umrah, ada travel agency yang betul-betul nak menzalimi orang. Ada orang yang bila pergi umrah, dia baik. Ada orang yang pergi umrah, keluar true color dia. Betul. Keluar true, sebab apa? Sebab benda tu bukan datang pada hati dia. Minta maaf Ustaz sebut. Ramai je, baik artis, baik penyanyi, baik pelakon, baik ustaz, baik siapa pun. Sebenarnya, dia boleh jadi sombong dan dia boleh jadi humble. Betul. Dia tak kisah walaupun dia, Ustaz selalu pesan dekat budak-budak gamer, dekat Syahidan, dekat siapa lagi dan dekat Zaidi, dekat budak-budak gamer, dekat Solo, pun Ustaz pernah sebut. Dekat Haris Anwar pun Ustaz sebut. Selagi orang nak ambil gambar, orang nak bergambar dengan kita, orang seronok, tunaikan hajat orang. Jangan sombong. Sampai besok kita dah tak terkenal, orang dah tak suka kita, baru terhege-hege kita nak orang ambil gambar, orang takkan ambil gambar. Sebab bukan soal kita terkenal. Allah pilih kita jadi pelakon, penyanyi yang terkenal. Orang, dia tengok, itu pelakon Marbat, Syahidan ni pelakon. Dia ambil gambar tu, dia seronok. Jadi kita niat, kita gembirakan dia. Dia balik pula, mak, saya dapat gambar dengan Syahidan, mak. Mak cakap, ya Allah betul. Menggembirakan orang. Jadi kita bagi dia ambil gambar kita, bukan sebab kita pelakon. Sebab Allah pilih kita pelakon, aku tak boleh nak bagi duit. Tapi aku boleh bagi kegembiraan dia. Bayangkan, dia idolakan seseorang. Apatah lagi bila kita layan, walaupun kita kadang faham. Kan? Kadang faham. Kadang-kadang ustaz pergi jalan dengan ustaz. Ustaz ni bukan pelakon pun. Tapi kadang orang jumpa ustaz. Anak-anak pun dah, Abi kan. Ni tengok. Abang Adli tulis, ustaz pernah buat gangster menangis kat puncak Gua Hira. Ni cerita ni 2016. Taufik, Syahidan. 2016, kita orang pergi buat umrah dengan Abang Azli ni sekali. Dalam grup ustaz, dia ni memang ada something. Memang pailang, memang, ni punya cerita lah. Okay, stop. Tapi bila naik ke Gua Hira, ustaz doa, ya Allah maafkan kami, ya Allah kami bodoh, kami. Ustaz doa saja. Dia yang paling teruk menangis sampai macam perempuan masuk hantu. Bayangkan, Allah telah jentik dia daripada seorang gangster dulu, hari ini dia berubah, menangis kepada Allah SWT. Jadi bayangkan, ni. Abang Azli tulis, bini dua. Dia naik tu, dia pegang bini dia kiri kanan. Ini cerita betul sebab Abang Azli pergi dengan ustaz. Kita orang sama-sama pergi dulu umrah 2016.
Dan dia tahu cerita ni. Sebab dia ada, sebab tu dia tulis kat sini dan Ustaz kongsi. Bayangkan begitu manusia yang dulu hidup dia, kita kata jahat lah. Tapi bila Allah nak bagi dia baik, dia boleh berubah ke arah kebaikan. Sebab tu Ustaz suka ambil contoh Sayyidina Umar, manusia yang nak bunuh Nabi. Siapa tahu kan tentang Zinirah kan? Oh Zinirah, kau umpama bintang di malam hari. Siapa Zinirah? Zinirah adalah orang cakap bibi ataupun orang gaji kepada Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar belum Islam, Zinirah dah masuk Islam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bila Sayyidina Umar tahu yang dia masuk Islam, Sayyidina Umar ambil dia tampak pukul dia, diletak di luar rumah, dijemur sampai tahap Sayyidina Umar ambil besi yang panas, cucuk mata dia sehingga buta. Zinirah. Akhirnya siapa sangka manusia yang sekeras itu, yang pernah buat begitu kepada Zinirah, akhirnya masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Dan hari ini kalau besok taufik kita semua pergi umrah, kita akan bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Seorang manusia yang dulu nak bunuh Nabi, yang telah menzalimi dia punya orang gaji dia, Zinirah. Tapi bila Allah nak bagi dia kebaikan, maka dia dapat kebaikan. Jadi dia ada dua watak lah. Satu watak kita, yang betul-betul kita nak berubah. Watak yang kedua, ni kawan-kawan kita yang duk bagi semangat, duk bagi, kadang-kadang kita tak faham apa dia. Kita jadi jahat, dia kata kita, kau ni jahat dong, kau macam setan. Dia kata kita jahat, okay fine, kita jahat. Bila kita baik, kau ni acah-acah baik pula, kau ingat kau malaikat. Sekarang ni dia nak apa? Dia nak apa? Kita jahat, dia kata jahat. Kita baik, dia nak kata baik. Dia tu siapa? Dia tu siapa? Jadi manusia ni tak pernah betul. Sebab tu hari ni Ustaz kata apa? Jangan terkesan dengan manusia, Taufik. Jangan terkesan. Orang puji kita, Alhamdulillah. Orang kutuk kita, Alhamdulillah. Pasti hati kita tenang. Ikhlas ni apa? Ikhlas tidak terkesan dengan pujian dan cacian manusia. Syaitan ni jahat. Dia, benda jahat dia bagi keyakinan. Tak apa kau maki dia, kau ni. Oh, chill. Jadi gitu Moga terjawablah soalan tadi. Mudah-mudahan. Sebab ianya menarik apabila kita sekarang kan di zaman social media, lagi-lagi kita orang adalah orang yang di hadapan, kadang tak lari daripada segala tomahan, segala apa. Kadang bila baca komen, bila baca ni, dan rasa macam, dan kadang kita tengok juga komen-komen orang lain yang kita rasa macam kita idolakan mereka. Tapi bila kita dah tahu, kita jadi macam, sebab tu saya tanya tadi, maksudnya dari sudut hati kita sendiri, bagaimana macam, aduh tak best lah macam ni. Kita dah tahu kau begini, kau dalam social media memang kau adalah, kita jadikan sebagai idola. Kita jadikan dia sebagai ni, aku nak jadi macam kau. Aku teringin nak dapat ke apa yang kau dapat, dan aku rasa mungkin aku ada kekurangan sebab tu aku masih kat sini. Tapi bila macam, senangnya. Macam, kau boleh je, macam, gitu lah. Sebab tu, dalam hadis pertama, hadis 40. Kan kita baca hadis 40 kan? Cuba baca hadis pertama apa dia? Siapa yang fahijratuhu, siapa yang hijrah kerana Allah, dia akan dapat Allah. Siapa hijrah kerana manusia, dia akan berubah. Bila manusia, aku minat dia ni, tengok dia berubah. Aduh, jam. Habis. Sebab dia mengharap manusia. Dan manusia ni sifat dia lemah. Hari ni boleh baik, besok boleh syaitan. Hari ni malaikat, besok jadi jin. Itu manusia. Tapi, disebabkan kalau kita, betul, sebab dia. Sebab aku minat dia, aku telah berubah. Tiba-tiba dia berubah. Aku tetap teruskan jalan aku menghadap Allah SWT. Jadi jangan mengharap manusia. Sebab manusia tadi kan pergi. Tapi Allah sentiasa bersama kita. Faham? Kita mengidolakan dia. Kita suka dia. Tiba-tiba kita tahu watak dia yang sebenar. Maka kita anggap dia diuji oleh Allah. Jadi kita betulkan setting balik supaya kita tak ikut dia. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi walaupun dia dah berubah ke balik Malik, tapi dia ada, sebab dia lah saya berubah Ustaz, tetap ada kebaikan dia buat kat kita. Sebab tu kita kena jadi orang yang gentle. Kalau kita mengharap seseorang, kan Ustaz kata mengharap kepada manusia menempah kekecewaan. Jadi sebab tu jangan suka orang. Dalam kata-kata dia kata apa? Jangan lihat siapa yang bercakap, lihat apa yang dia cakap. Jadi kalau kita suka seseorang sebab dia buat baik, suka kebaikan tu bukan sebab dia. Bukan sebab dia, sebab dia pun manusia, satu hari dia diuji. Contoh, saya minat dia, tiba-tiba dia kahwin dua, semua orang maki dia pula. Jadi itulah manusia, faham tak? Jadi benda paling asal, hati kita sentiasa sangka baik dengan orang.
Kalau kita suka dia berubah jadi buruk, kita tetap sangka baik dengan dia, bahkan kita doa kat dia, ya Allah, dulu aku kenal Syahidan ni baik, ya Allah. Hari ni dia kena uji, ya Allah, dia pelakon. Dia berlakon dengan Shah Rukh Khan, dia dah berubah. Maafkan dia, ya Allah. Tapi dia memang bodoh, ya Allah. Maafkan dia. Dia lahir-lahir memang macam ni, Ustaz. Dia lahir-lahir memang macam ni. Dia keluar-keluar Ustaz yang belakang tu bodoh tu mana datang? Tiba-tiba yang bodoh tu mana datang? Contoh. Dia lahir-lahir je tak nangis dulu. Ini perangai dia terus keluar. Ustaz, saya lahir-lahir tak ada nangis. Ustaz, kan kita kan Ustaz pernah nampak kan saya lahir-lahir seokok terus kan. Oh, wali. Tapi saya suka topik ni dibicarakan sebab saya basically dia macam tahun lepas adalah tahun saya yang sangat banyak lah, saya boleh katakan it's a eye opener lah untuk saya dalam diri saya, dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam pasangan. Tak kahwin lagi, single lah. So dalam mencari pasangan apa semua kan. So kat situ baru saya ada satu benda yang terdetik, dan di mana saya tu yang tadi Syahida kata, lama kau tak live, ada masa saya macam menyendiri dan cuba mencari kenapa ianya berlaku, adakah ini kifarah, adakah ini Tuhan punya laluan. Dan itu yang buatkan bila dapatlah rezeki oleh ni borak dengan ustaz, dia jadi macam apa kata kalau kita tanya pula dari sudut agama, sebab sebelum ni saya dapat banyak dari sudut saintifik mentalnya pula, maksudnya mentaliti saintifik. Ustaz, saya dah cakap ada Ustaz 9, 10, 11. Alright. Apa tu? Ustaz bagi analogi. Ustaz, jap. Saya turun dulu Ustaz. Saya dah kena pergi tumtak. Lah kau apa lah. Kau dah boring ke dengan aku punya soalan? Kau tak ada nak buat? Bukan. Aku pukul 1 dah kena ada dekat gym dan syaitan. Oi, mana exercise malam bahaya? Satu saya cakap, manusia bagi masa untuk agama. Tak, manusia boleh bagi masa untuk dunia. Bayangkan. Ustaz risau kalau orang main bola malam-malam, orang main badminton malam-malam, orang pergi gym malam-malam. Ustaz paling risau kalau dia boleh bersukan, dia boleh collect orang tapi tak boleh bangun subuh. Itu Ustaz paling risau. Ustaz tak kata Syahidah tak sembilan subuh. Ustaz tak kata Syahidah, Ustaz sebut. Ustaz sebut. Sebab kadang-kadang bila kita main futsal apa semua cakap, du barai tu, sat subuh mesti out ni. Belum subuh dia dah cakap subuh. Oh, yang kau pergi 2-3 jam main futsal boleh. Yang kau nak pergi gym kalau bagi Ustaz, kalau main futsal dengan gym ni kalau bagi Ustaz dia memang sukan berat lah, sebab angkat berat, angkat besi. Dia boleh angkat 1 kilo, 200 kilo, 150 kilo, tapi kadang-kadang nak angkat takbir subuh di masjid susah. Sedangkan nak pergi masjid tu free. Masuk gym kena bayar. Angkat takbir dalam masjid free. Angkat besi kena bayar. Berdoa dalam masjid free. Tapi kalau kita nak zumba, nak menari dalam gym kena bayar. Sebab tu saya kata apa? Neraka murah, syurga mahal. Tak. Neraka tu mahal, syurga murah. Sebab pergi masjid tak kena bayar. Pakai masjid free, tanda masjid free. Tapi neraka Allah, dedah aurat, mahal. Make up, mahal. Buka aurat, mahal. Pergi minum arak, mahal. Pergi kelab, mahal. Sebenarnya neraka mahal ke syurga yang mahal? Neraka yang mahal. Benar Ustaz, tapi bagi persepsi saya cakap syurga tu mahal. Sebab apa orang tak mampu nak kejar syurga, orang kejar neraka. Terima kasih. Orang tak mampu kejar syurga, maksud bukan, ya, syurga tu mahal Ustaz. Kat sebab mana yang mahal? Benda yang senang nak dibuat. Perniagaan. Semayang free, Allah bayar. Baca Quran 1 huruf 10. Mana ada orang buat? Tapi tak, maksud saya dia orang menganggapkan syurga itu mahal. Apa nak mahal, senang macam Ustaz cakap, free. Tapi nak masuk syurga, semayang, tapi yang berbayar baca tu juga Quran, sedekah. Kau punya analogi ni pun macam kena susun balik sebenarnya Syaitan. Kau kena susun balik ayat kau ni. So aku pun tengah confused apa yang kau cuba sampaikan. Syurga itu mahal, neraka itu murah. So tapi bila kau explain tu macam sama je dengan Ustaz cakap, cuba kau kalau nak tahu kita dengar lagi dan lagi. Kita kena keluar lagi dan lagi. Sebab aku macam apa kau punya. Tak padan. Ustaz gurau je Dan. Boleh no problem. Selamat. Okay, mulai ke apa ni? Bukan, saya ada gym. Oi, pagi bukan malam, sepatutnya dia ni untuk rehatkan badan ke? Siang adalah untuk saya waktu bertukar. Waktu Waktu saya bertukar.
Sebab tidur malam tu lah tidur yang betul-betul rehatkan badan berbanding dengan tidur siang. Sebab kejadian bumi pun, matahari apa semua tu pun ada sebab kenapa malam adalah waktu yang Sebab tu Allah tak jadikan malam terang. Kalau malam terang susah. Nak tidur pun tutup lampu. Kau pergi duduk dekat Greenland lah. Greenland tak ada malam. 24 jam tengah hari. Betul tak Abang Azli kata gym sambil zikir betul. Oh, okey. Mudah-mudahan Ustaz, saya ada lagi satu Ustaz. Ada orang cakap syurga neraka dekat bawah bumi. Siapa cakap? Itu orang time tu Ustaz berdebat Ustaz. Dekat dalam Kau markas. berdebat dengan orang tu? Dia cakap Padang Mahsyar sebenarnya dekat bumi. tak apalah, paling tak kita kenal siapa bodoh siapa pandai. Lepas tu dia kata Ustaz, dekat syurga dengan neraka sebenarnya dekat bawah bumi. Dia mungkin dia wali Allah kot. Dia tak tahu yang ni wali Allah. Dia mungkin terlalu dalam kot. Tapi tak apalah, kita mungkin dia orang ada ilmu dia orang. Mungkin mereka ada ilmu mereka sendiri. Kita sangka baik je lah. Betul lah Ustaz, kalau kita orang, contoh kalau kita cakap Ustaz macam cakap kan, kalau saya cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Terima kasih Mirakra, Wijana. Thank you Riabi. Semoga panjang umur murah rezeki. Amir Azmi, Is Anis Nazia, Aina Jua, Daya Rosli, Panjang Panjang lagi. Terima kasih. Semoga panjang umur rezeki berjalan akhirat. Semoga dipermudahkan segala urusan. Smooth like criminal. Saya gerak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Terima kasih apa yang korang ni, apa yang korang jadi, insyaAllah berguna. Bye kak. Dah korang pergi tidur. Ya Allah. Bye. Terima kasih semua.